nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian Terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan makmur, bangga thayyibah, walaupun sejahteralah Darul Iman, di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian, dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera. Tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Mari menimba ilmu tentang pembicaraan rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar setiap hari Jumaat jam 6 petang. Tentunya di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk slot petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6, slot yang ke-11 pada pembicaraan rukun iman yang ke-6. Sebagaimana yang saya sebut berulang kali sebelum ini, seeloknya sidang pendengar simpang tiap-tiap slot pembicaraan rukun iman ke-6 boleh tengok, dengar berulang-ulang dan boleh
kongsi bersama dengan yang lain. Jadi insya-Allah pembicaraan rukun iman keenam ni masih lagi panjang pembicaraan dia. Sekarang selok yang ke-11 pada pembicaraan rukun iman yang keenam. Kitab Safinatun Najah edisi Jawi muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia. Dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik datang dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik iman dan ta'ah seseorang datang daripada takdir Allah. Dan jahat datang daripada takdir Allah. Jahat ni kufur dan maksiyah. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita panggil qada, ringkasnya ketentuan azali, dan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah yang dipanggil dengan qadar. Perkara baik iman dan ta'ah, perkara jahat kufur dan maksiyah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 2 pegangan pada rukun iman yang keenam. Kemudian adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tidak baik datang daripada diri sendiri. Haram menyandarkan perkara yang tak baik kepada qada dan qadar Allah, nisbah adab percakapan syariah. Pegangan kita tetap dah jelas dan nyata pada rukun iman yang keenam yang dibicara sekarang. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiyah daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 pegangan pada rukun iman yang keenam. Dan pembicaraan sekarang adalah pembicaraan berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Pegangan yang pertama daripada 2 pegangan pada rukun iman yang keenam. Kemudian selok yang terdahulu, selok yang ke-10, saya membicarakan berkaitan dengan pegangan Mu'tazilah dengan hujah akal Mu'tazilah, yang mana mereka berpegang bahawa perkara jahat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan yang terpesong, pegangan yang sesat, yang khilaf pada kafir. Satu pandang mengatakan berpegang perkara jahat bukan qada Allah, kafir pegangan. Satu pandangan, ini pandangan muktamad, pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah, tidak dihukumkan kafir, tetapi amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara baik, perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik, perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sentiasa mengulangi, baik jahat datang dari qada dan qadar Allah. Dan saya mengulangi, sekalian yang berlaku datang dari qada dan qadar Allah. Dalam hadis Jibril, Nabi bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Hak ditajuk rukun iman ke-6. Kata Nabi SAW, dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah, baik iman dan ta'ah, kehendak dan perbuatan Allah,
jahat, kufur dan maksiat kehendak dan perbuatan Allah. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, wa tu'mina wabil qadari kulli, dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah kulli, sekaliannya. Hadis Jibril tadi, khairihi wa syarihi, Nabi badalkan dengan khairihi wa syari untuk mentaudihkan, untuk menjelaskan, untuk menyatakan, untuk menerangkan bahawa kehendak Allah dan juga perbuatan Allah, perkara baik dan juga perkara jahat. Hadis Muslim, Nabi SAW taukidkan dengan kulli. Engkau beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah kulli, sekaliannya. Kehendak dan perbuatan Allah tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Yang mana sebelum ni saya sudah nyatakan bahawa apakah contohnya? Tidak perlu contoh sebab sekaliannya. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Ini tak perlu tanya sebab sekaliannya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdetik di hati kita qada dan qadar Allah. Berkelip mata kita, bergerak nadi kita, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraknya tubuh badan kita, bergeraklah sekalian benda yang berada di tubuh badan kita, daripada kepala sampai ke kaki. Bergerak tubuh badan kita, di atas kopiah, tudung akan bergerak, pakaian akan bergerak, di bawah kasut selipar akan bergerak. Gerak tubuh badan kita, qada dan qadar Allah. Bergerak sekalian yang berada di badan kita, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita panjang satu-satu tu, cukup dah. Sekalian perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Zarah ni atom, satu benda yang halus yang tidak boleh dibahagikan. Tidak ada. Walaupun sebesar zarah yang berlaku, yang bukan datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba tetap termasuk di bawah sekalian perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pembicaraan bab ikhtiar saya akan bicara di pembicaraan kemudian secara terperinci untuk memastikan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha, kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak terundur kepada pegangan Jabariyah yang terpesong. Tidak terlajak kepada pegangan Qadariyah yang lebih terpesong daripada pegangan Jabariyah. Ini insyaAllah kita bicara di slot-slot akan datang. Sebab itulah sidang pendengar, selain daripada mengikuti secara istiqamah dan mengulangi apa yang dibicarakan. Dan sebagai sebut mula-mula tadi dan sebelum ni saya sudah sebut, ambil sifat molek, boleh diulang-ulang dengar dan boleh di-share kepada yang lain. Itu nanti saya akan bicara bab ikhtiar dan usaha. Jadi sekalian perkara qada dan qadar Allah, perkara baik, perkara jahat, perkara yang berlaku di bumi, perkara yang berlaku di langit, perkara yang berlaku di dunia, perkara yang berlaku di akhirah, semuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung slot minggu lepasnya, slot yang ke-10, saya pergi kepada syurga seseorang, neraka seseorang telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Dan qada Allah, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, yang mafaqah dengan ilmu, mustahil berubah sama sekali. Syurga neraka seseorang Allah telah qadakan pada azal. Beriman seseorang baik, iaitu beriman dan beramal soleh seseorang, Allah telah qadakan pada azal. Di hari akhirah dimasukkan ke dalam syurga Allah, Allah telah qadakan pada azal. Seseorang yang melakukan kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan,
Allah telah qadakan pada azal, di hari akhirah akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, telah diqadakan pada azal sekalian perkara. Telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal. Kemudian selok minggu lepas saya datangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba mahunan nar wa makum minal jannah." Faqalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Faqala i'malu fakullum muyassarun lima khuliqalah. Amma ahlus sa'adati fayuyassiruna li'amali ahlis sa'adah, wa amma ahlus syaqawati fayuyassiruna li'amali ahlis syaqawah. Kemudian Nabi SAW membaca, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى sehingga akhir ayat. Itu hadis yang panjang. Selok melepas saya sudah datangkan hadis ini. Saya datangkan mafhum hadis ini. Tidak ada di kalangan kamu daripada seseorang, melainkan telah ditetapkan tempat kembali daripada neraka dan tempat kembali daripada syurga. Neraka seseorang Allah telah tetapkan pada azal. Syurga seseorang Allah Ta'ala telah tetapkan pada azal. Maka sahabat pun bertanya, Ya Rasulullah, adakah kami berserah atas ketetapan kami? Apabila neraka seseorang Allah telah tetapkan pada azal, apabila syurga seseorang Allah Ta'ala telah tetapkan pada azal, maka ditanya akan Nabi SAW oleh para sahabat, adakah kami ni berserah gitulah atas ketetapan yang ditetapkan oleh Ta'ala kepada kami? Nabi pun meminta, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu, Nabi kata. Beramallah kamu, maka tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi barang yang dijadikan baginya bagi seseorang. Baginya bagi barang. Maka Nabi pun menyambung, ada pun orang yang ahli sa'adah, ahli bahagia. Siapa ahli sa'adah? Orang yang akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sa'id, orang yang bahagia, orang yang sa'adah, orang yang bertuah adalah mereka yang akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, maka akan dipermudahkan akan mereka dengan amalan ahli yang bertuah. Amalan ahli syurga. Kalau seseorang ahli syurga, akan dipermudahkan oleh Allah akan mereka dengan amalan ahli syurga. Mana amalan ahli syurga? Kita semua maklumi, amalan ahli syurga, mereka yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang ahli bahagia, ahli syurga, Allah Ta'ala akan permudahkan jalan kepada amalan orang bahagia, amalan ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Untuk beriman, dipermudahkan belajar ilmu fardhu tauhid. Untuk beramal soleh, ta'at zahir, ta'at batin, Allah Ta'ala akan permudahkan bagi belajar fardu ain fiqh dan tasawuf. Mudah-mudah je. Nak belajar fardu ain tauhid pun mudah-mudah. Nak belajar fardu ain fiqh pun mudah-mudah. Belajar fardu ain tauhid untuk menjadikan seseorang yang beriman. Belajar fardu ain fiqh dan tasawuf untuk menjadikan seseorang beramal soleh, ta'at zahir, ta'at batin. Jadi Allah permudahkan bagi mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga, Allah permudahkan kepada amalan ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Dan untuk beriman dan beramal soleh, jalannya adalah ilmu fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yulhamus su'ada wa yuhramul ashqiya, Nabi kata, akan diilhamkan ilmu, akan dicampurkan ilmu. Allah akan buka jalan ilmu bagi mereka yang bahagia. Bagi mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang bahagia.
Mereka yang Tuhan takdirkan pada azab bagi Tuhan akan ilham, Tuhan akan buka jalan untuk belajar ilmu. Sebaliknya, wayuh rama asyqiya, dan ditegahkan ilmu, dihalang ilmu daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Akan dihalang ilmu. Dijauhkan daripada ilmu. Walaupun kebetulannya berada di tempat ilmu sekalipun. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala takdirkan seseorang tu orang yang celaka, ahli neraka, Allah Ta'ala akan tegah dia daripada ilmu. Yang sudah berada dalam majlis ilmu, solat berjemaah maghrib contohnya, dia akan angkat punggung. Dia akan lari daripada majlis ilmu, majlis yang dinaungi oleh para malaikat. Dia akan mudah-mudah saja lari daripada majlis ilmu. Allah Ta'ala akan haramkan ilmu kepada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Terkadang berada majlis ilmu, tapi Allah tetap haramkan ilmu kepadanya dengan bahawa ia bersembang-sembang. Dia tak peduli pun pada majlis ilmu yang berjalan. Bersembang, kemudian bergelak ketawa di luar, kemudian boleh komen itu, komen ini, di luar tu pula. Siapa yang berkelakuan seumpama ni, terkadang orang yang berjemaah 5 waktu, terkadang orang yang berkenaan di tempat majlis ilmu diadakan, sama ada masjid ataupun surau. Orang berkenaan, tetapi dia jauh daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah halang ilmu, Allah sekat ilmu, kata Nabi SAW, kepada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Jadi kalau seseorang tu ahli bahagia, Nabi kata akan dipermudahkan amalan ahli bahagia, amalan ahli syurga, iaitu beriman dan beramal soleh. Dan sebaliknya Nabi kata, dan ada pun ahli syakawah, celaka, maka dipermudahkan bagi dengan amalan ahli celaka, ahli neraka. Mudah sahaja meninggalkan belajar fardu ain. Walaupun meninggalkan belajar fardu ain itu dosa besar, mudah saja mereka meninggalkan belajar fardu ain. Akhirnya, dengan mudah-mudah mereka berpegang dengan akidah yang terpesong. Mudah sahaja, mani-mani sahaja berpegang dengan akidah yang terpesong. Itu bagi mereka yang ahli celaka, Allah Ta'ala akan permudahkan baginya amalan ahli celaka, ahli neraka. Berani, mudah-mudah je sembahyang tanpa mempelajari ilmu fardu ain sembahyang. Mudah-mudah sahaja hati mengekali sifat riak, ujub, takabur. Tidak rasa takut apa pun. Tak rasa takut sikit pun. Yang di hati itu dengan riak, ujub, takabur, hasad. Mani-mani sahaja. Itu semua sifat ahli neraka. Tetapi apabila seseorang Tuhan tetapkan pada azal dia ni orang yang celaka, maka akan dipermudahkan dengan amalan orang yang celaka, amalan ahli neraka. Semua orang maklum, takabur adalah sifat azazil. Takabur adalah sifat ahli neraka. Tapi manih-manih, tak ada rasa apa, berada dalam rumah Allah, dalam masjid, berjemaah 5 waktu, tetapi mengekali sifat azazil, sifat ahli neraka, sifat takabur. Sebab apa? Sebab Tuhan takdirkan pada azal, ianya adalah orang yang celaka, ahli neraka. Maka mudah-mudah sahaja beramal dengan amalan ahli neraka. Bahagian masing-masing, Allah Ta'ala telah menetapkan pada azal, baik balasan syurga dan neraka, jahat balasan baik balasannya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah qadakkan pada azal, jahat balasannya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, ni ada saya pernah terdengar dalam satu ceramah. Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan seseorang untuk ahli syurga, maka tak ada apalah dianya kalau buat jahat pun. Sebab Tuhan telah takdirkan dia syurga. Sebaliknya, kalau Allah Ta'ala takdirkan seorang untuk ahli neraka, tak apalah dia. Kalau Allah takdirkan seorang untuk ahli neraka, buat baik macam mana pun, akhirnya ke neraka lah juga. Apa maksud? Tak tahulah. Tapi di awalnya,
yang berceramah ni menolak kehendak Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka disusuli dengan takkanlah bila Allah Taala takdirkan seseorang ahli syurga, dia buat apa jahat pun masuk syurga juga. Seseorang yang telah takdirkan pada azab ahli neraka, dia buat baik macam mana pun neraka juga. Jadi pelik. Seseorang yang Allah takdirkan ahli syurga, Nabi kata dah akan dipermudahkan dengan amalan ahli syurga. Kenapa pula berlaku perkara yang jahat? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, inna ahlal jannati, Nabi kata, yuyassiruna li'amalil jannah. Wa inna ahlan nar yuyassiruna li'amal ahli nar. Itu Nabi kata. Nabi kata seseorang ahli syurga dipermudahkan akan mereka dengan amalan ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Dan bahawa sesungguhnya ahli neraka, Nabi kata, akan dipermudahkan dengan amalan ahli neraka. Jadi kalau Tuhan takdirkan pada azainya ahli syurga, maka amalannya amalan ahli syurga lah, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa pula? Oh, kalau gitu kok Allah Taala takdirkan di ahli syurga, buat jahat macam mana pun syurga juga ah. Orang yang Tuhan takdirkan ahli syurga, orang yang Tuhan qadakkan pada azab ahli syurga, Tuhan qadakkan pada azab dia beramal dengan amalan ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Oh, kalau begitu kok, kalau Allah telah qadakkan pada azal ahli neraka, buat baik macam mana pun, akhirnya Tuhan bunuh neraka. Nabi kata dah, seseorang yang ahli neraka, Nabi kata, akan dipermudahkan bagi amalan ahli neraka. Tak adalah berlaku kebaikan kepadanya. Dan kalau Allah Ta'ala takdirkan pada azal, ianya adalah Allah Ta'ala takdirkan pada azal, ianya ahli neraka. Di awalnya dia beramal dengan amal syurga, tapi Allah mengqadakkan pada azal, kemudian dia akan berpaling kepada amalan ahli neraka. Dia mati dalam amalan ahli neraka. Itu jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang Allah takdirkan pada azal, ianya ahli neraka. Allah takdirkan pada azal permulaannya beramal dengan amalan. Allah takdirkan pada azal ianya ahli syurga. Allah Ta'ala takdirkan pada permulaan ianya beramal dengan ahli neraka. Allah Ta'ala takdirkan, qadakkan pada azal, ia akan bertaubah dan beramal dengan amalan ahli syurga, akhirnya mati dalam amalan ahli syurga, masuk syurga. Ini hadis ni kita biasa dengar. Ada ni. Maknanya, kalau Tuhan takdirkan pada azal, seseorang tu ahli neraka, akhirnya dia mati dalam amalan ahli neraka, walaupun di awalnya ia di kalangan orang yang beramal dengan ahli syurga. Sebaliknya, kalau seseorang yang Tuhan takdirkan pada azal ahli syurga, akhirnya kesudahannya adalah dengan amalan ahli syurga, walaupun di awalnya beramal dengan amalan ahli neraka. Ini kita pergi pada hadis sahih. Ada dalam hadis 40, Imam Nawawi rahimahullah. Nabi SAW bersabda, berkaitan dengan permulaannya adalah kejadian manusia daripada nutfah, alaqah, mudghah. Nutfah, alaqah, mudghah. Cukup 4 bulan dalam kandungan ibu. Ini saya baca di pertengah hadis lah. Saya ambil di syahid di tempat dia. Cukup 4 bulan. Nabi bersabda, summa yursalu alaihil malak fayanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ini insya-Allah sidang pendengar biasa dengar hadis ni. Kemudian Nabi kata diutuskan atasnya akan malaikat dan meniupkan oleh malaikat padanya, pada kandungan ni, roh, nyawa, dan disuruh akan malaikat menulis 4 kalimah. Bikatbi rizkihi, tulis rezekinya.
wa ajalihi, dan ajalnya sampai masa mati, wa amalihi, dan pekerjaannya. Yang keempat, wa syaqiyun aw sa'idun. Nabi kata, akan ditulis celaka ataupun bahagia. Nabi mula hak celaka dahulu. Barulah Nabi iringi dengan hak bahagia. Sebagaimana hadis tadi lah. Nabi bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'udul jannah. Tidak ada di kalangan kamu daripada seseorang melainkan telah ditetap tempat kembali daripada neraka ataupun tempat kembali di syurga. Nabi dahulukan hak neraka. Sebab apa? Nak memperingatkan kepada kita. Jadi Nabi mulai dengan hak neraka. Hak menakutkan. Barulah Nabi pergi kepada hak syurga. Sama dalam hadis ni. Wa syaqiyun aw sa'idun. Ditulis sama ada seseorang tu celaka ataupun bahagia. Celaka ahli neraka, bahagia ahli syurga. Tapi Nabi mulai dengan wa syaqiyun aw sa'idun. Celaka ataupun bahagia. Mana yang celaka ni? Nabi pun mulai dengan bicara orang yang celaka. Fa wallazi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dan demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, Nabi kata, sesungguhnya seorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga. Beramal dengan amalan ahli syurga. Macam saya sebut tadilah. Mana amalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Dia beramal dengan amalan ahli syurga. Hingga tidak adalah antara seseorang dan antara syurga melainkan sehasta. Sehasta dah dia dengan syurga. Maka telah terdahulu atas seseorang ketetapan bahawa ianya adalah ahli neraka. Maka beramal ia dengan amal ahli neraka. Dia mati dalam keadaan kederhakaan kepada Allah. Maka dia pun masuk neraka. Ini orang yang celaka. Di awalnya beramal dengan amalan ahli syurga. Hingga Nabi kata tidak ada antara jalan syurga melainkan sehasta. Tapi Allah telah menetapkan pada azal. Ianya ahli neraka. Akhirnya dia beramal dengan amalan neraka. Dia mati dalam amalan di neraka, maka masuk neraka di wal-iyazabillah. Tapi golongan yang pertama ni dalam huraian hadis sangat sedikit. Bila Allah Ta'ala memberi taufik hidayah kepada iman dan amal soleh, Allah Ta'ala tidak akan menarik balik taufik tersebut. Sedikit yang berlaku yang golongan yang pertama ni. Golongan pertama ni sedikit yang berlaku. Berlaku contohnya pada Bal'am bin Ba'ura. Contohnya berlaku pada Bursisa. Itu cerita-cerita orang terdahulu. Dia kalangan orang tinggi kedudukan di sisi Allah. Tapi akhirnya mati kufur. Wa'alaikumsalam. Kekal neraka selama-lamanya. Golongan pertama ni memang sedikit. Tetapi pernah ditanya. Macam mana Ustaz? Seseorang tu pada masa dahulu. Dia semayang tak pernah tinggal. Berjemaah tak pernah tinggal. Kalau tak ada di masjid, sama ada dia tak sihat ataupun dia tak ada kapung. Digilah ke mana-mana. Kalau tak ada di masjid. Berjemaah 5 waktu. Ayah haji. Tapi bila sakit sahaja, langsung tak ambuh semayang. Langsung tak ambuh semayang. Tak mahu semayang. Apabila diperingatkan oleh isteri akan sembahyang, dia marah, dia jekah kepada isterinya apabila diperingatkan berkaitan dengan kewajipan sembahyang. Jadi masa segar tu berjemaah 5 waktu ayah haji, tapi bila sakit tinggal sembahyang mudah-mudah, mati dalam keadaan tinggal sembahyang. Adakah itu golongan yang pertama yang Tuhan takdirkan pada azal dia ni orang yang beramal dengan amalan syurga? Tuhan takdirkan kemudiannya dia beramal dengan amal ahli neraka, dengan mudah-mudah tinggal sembahyang ini ke? Kita balik semula. Betul ke terdahulu dia beramal dengan amal ahli syurga?
Oh lah, dia bijak mana waktu. Amalan di syurga, beriman dan beramal soleh. Nak jadi orang beriman, kena belajar fardu ain tauhid. Dah belajar dah fardu ain tauhid. Tak pernah belajar dianya. Lepas tu, amalan di syurganya apa? Beramal soleh, sembahyang dengan ilmu. Berjemaah, hukum, hakam, syarat berjemaah dengan ilmu. Bukan adah. Orang beramal soleh ni, hati baik, hati ikhlas. Hak tadi ni, macam mana dengan ilmu fardu ain tauhid? Tak ada dikatakan. Fardu ain pekah tasawuf, dia tak peduli ilmu fardu ain. Macam mana kita kata dia beramal dengan amalan ahli syurga? Amalan ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Nak beriman dan beramal soleh, fardu ain tauhid, pekah dan tasawuf. Tapi kalau dia tidak belajar fardu ain tauhid, pekah tasawuf, dia bukan terdahulu beramal dalam ahli syurga, kemudian dia beramal ahli neraka. Dia beramal daripada awal lagi dah dengan amalan ahli neraka. Dia celaka daripada awal. Cuma zahirnya macam orang baik. Semayang berjemaah tak tinggal. Tapi akhirnya Tuhan perjelaskan kedudukan dia sebenarnya macam mana. Dia adalah orang yang ditakdirkan pada azal, orang yang celaka daripada awal sampai ke mati. Bukan di awalnya Tuhan qadakkan di ahli syurga, bukan. Tu kena tilik kembali tu. Sebab itulah golongan pertama sangat sedikit Allah Ta'ala qadakkan seumpama. Yang banyak golongan yang kedua. Inna ahadakum la ya'mala bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fadkhuluha. Hak ni paling banyak. Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, dengan akidah yang terpesong, dengan tidak sembahyang, dengan sembahyang tapi ilmu, dengan hati riak, ujub dan takabur, hasad. Itu semua amalan ahli neraka. Hingga tidak ada antaranya antara seseorang dan neraka, melainkan sasta, fasbiqu alil kitab. Terdahulu ketetapan di ahli syurga, maka dia beramal dengan ahli syurga, dia mati dalam iman dan amal soleh, maka dia pun masuk syurga. Dia beramal dengan ahli syurga, beriman dan amal soleh. Bukan kata dulu tak semayang, tak apa. Tua-tua semayang mari masjid. Beramal amalan ahli syurga ke tidak? Dah mari masjid macam tadi lah. Amalan ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Itu amalan ahli syurga. Nak beriman, kemah molek ilmu fardu ain tauhid. Nak beramal soleh, kemah molek fardu ain fiqh dan tasawuf. Maknanya kalau kemudian mari masjid sekalipun, tapi tak peduli pun fardu ain, ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, dia masih lagi mengekali dengan amalan ahli neraka sampai ke mati, wal iyazabillah. Ada orang pernah menyatakan bahawa apabila belajar fardu ain kemudian, tapi hak ni tak duk tinggal semayang, daripada budak semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, tak ada karuk-karuk, berjudi, minum arak, tak kenal pun. Jauh lah kita kata. Maknanya kikirnya orang baik. Kemudian baru belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, alhamdulillah. Barulah dia menyedari bahawa sebelum ini dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sebab apa? Jelas. Berpegang akidah yang terpesong, berpegang akidah Mu'tazilah. Bukan lebih parah laginya, bukan berpegang akidah Mu'tazilah. Orang Islam yang berpegang akidah yang kafir ijma' ulama. Memang sebelum tu dia kata, bukan kata dengan neraka tu sasta, bukan dalam neraka dah. Tapi alhamdulillah, bahagian dia, Allah qadakkan dia orang yang bahagia. Sa'idun. Allah qadakkan. Kemudian dia belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, bertaubah daripada pegangan yang terpesong, berpegang dengan akidah ahli-sunnah wal jamaah, bertaubah daripada sembahyang hak tidak ikut ilmu dengan sembahyang dengan ilmu, bertaubah daripada riya, ujub, takabur, dan bersifat hati dengan sifat-sifat yang kepujian yang diwajibkan pada syarak. Ni. Hak golongan yang kedua ni lah hak paling banyak. Golongan kedua ni hak paling banyak. Seumpama tu adalah hak qada Allah Subhanahu Wa Taala seumpama tu. Mana
Orang ni dikodokkan pada azab orang celaka. Walaupun di awalnya beramal ahli syurga. Akhirnya akan beramal dengan amalan ahli neraka. Maka dia mati dalam kufur dan maksiat. Masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bahagia, Allah kodokkan pada azab dia ni jauh daripada agama Allah. Tapi kemudian dia bertaubat kembali kepada agama Allah. Islam, iman dan ihsan. Beriman dan beramal soleh. Bersumberkan kepada fardu ain ilmu, fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Allah telah mengqadakkan segala-gala perkara. Qada Allah pasti berlaku, qada Allah mustahil berubah. Allah qadakkan kita macam mana? Allah qadakkan kita sentiasa melazimi majlis ilmu, fardu ain tauhid, fiqh tasawuf. Sentiasa memastikan bahawa pegangan diri, pegangan ahli keluarga, pegangan ahli sunnah wal jamaah, bukan hanya berkata-kata sahaja dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah tanpa mengetahui manakah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sentiasa memastikan diri dan keluarga beramal dengan taat hak zahir, semayang dengan ilmu, berpuasa dengan ilmu, membaca Al-Quran dengan ilmu, dan memastikan bahawa jauhi daripada maksiat zahir, memastikan diri dan keluarga bersifat dengan sifat-sifat yang baik, ikhlas, syukur, sabar, tawakul, redha dan lain-lain. Memastikan diri dan keluarga jauh daripada sifat-sifat yang diharamkan pada syarak. Seumpama tu bahagian kalau Tuhan qadakkan seumpama tu bahagian kebaikan, perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perlakukan barang sekehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama membahagikan dalam kitab. Allah Ta'ala perlakukan barang yang sekehendak Allah. Ulama bahagikan pada 4 golongan. Ada golongan yang Allah Ta'ala qadakkan pada azal dengan iman dan beramal soleh. Dan Allah qadakkan pada azal ianya ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu golongan. Allah qadakkan pada azal ianya orang beriman dan beramal soleh. Dan Allah qadakkan pada azal ianya adalah ahli syurga. Yang di kalangan para anbiya, para awliya, para salihin. Satu golongan Allah qadakkan pada azal. Langsung tidak ada amalan kehidupan atas dunia. Tapi Allah qadakkan pada azal dia ahli syurga. Contohnya, dia orang bukan Islam. Kemudiannya Allah qadakkan dia masuk Islam serta beriman. Belum sempat buat apa-apa amalan, dia mati. Allah qadakkan di syurga. Tapi kehidupan atas dunia, tak ada amal pun. Tapi Allah qadakkan di syurga. Contoh laginya, tukang sihir Fir'aun. Allah qadakkan dalam kehidupan dia tak ada amal. Tapi Allah qadakkan pada azab. Ianya ahli syurga. Bukan kepala syuhada dalam syurga. Tukang-tukang si Fir'aun. Yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah qadakkan tukang si Fir'aun ni. Tidak ada amal. Tapi Allah qadakkan syurga. Ada orang yang Allah qadakkan dalam kehidupan dia dengan amal. Tapi Allah qadakkan di neraka. Iaitu umpama tadilah Bal'am bin Ba'ura, bersisa. Allah qadakkan dalam kehidupan dia dengan iman dan amal soleh. Ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tidak qadakkan syurga. Allah qadakkan neraka. Dan ada orang yang Allah qadakkan dalam kehidupan dia. Tidak ada amal. Tidak ada iman dan amal soleh. Dan Allah qadakkan pada azab dia ahli neraka. Itu di kalangan orang-orang yang kafir. Kafir sampai ke mati. Ini 4 golongan yang Allah Ta'ala perlakukan barang sekehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Allah Ta'ala pilih kita di kalangan orang-orang yang berusaha untuk belajar ilmu fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Berusaha untuk memantapkan keimanan. Berusaha untuk memastikan kita benar-benar orang yang beramal soleh, taat zahir, taat batin, berdasarkan pada ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di segala-galanya, qada Allah baik
balasan syurga qada Allah. Jahat, balasan neraka qada Allah. Allah telah mengqadakkan sekalian perkara, baik jahat yang berlaku di bumi, di langit, yang berlaku di dunia, di akhirah, Allah telah qadakkan pada asal. Tetapi ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri sendiri. Kemudian, ini saya sentiasa peringat, kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang di akidah hamba ada pilihan dan hamba ada usaha. Hamba ada pilihan ikhtiar dan hamba ada usaha kasbun. Ini kita akidah ahli sunnah jamaah. Walaupun pilihan dan usaha hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selok yang terdahulu saya ada menyatakan bahawa selok yang minggu ni nak bicara berkaitan dengan adab percakapan, dalil ayat Al-Quran, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak sempat untuk minggu ini. InsyaAllah di selok akan datang saya akan bicarakan berkaitan dengan adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang di sendiri. Haram kita menyandarkan perkata baik kepada qada dan qadar Allah. Dalil Al-Quran yang mana, dalil hadis Nabi yang mana, insyaAllah di selok akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, beri masa molek pada kita. Allah Ta'ala qadakkan kita istiqamah pada ilmu, istiqamah pada belajar, dan istiqamah pada amal, istiqamah pada iman dan amal soleh. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita dipilih oleh Allah di kalangan orang yang bahagia, di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menimba ilmu tentang perbicaraan rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar setiap hari Jumaat jam 6 petang. Tentunya di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Pengurusan masa yang baik bermaksud anda mampu menguruskan masa secara berkesan.